Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak melawat kilang enjin AMG. Jadi kilang enjin AMG ni adalah kilang terbaru mereka. Kilang ni pun dah menang banyak award pencipta enjin dia lagi. Dan hari ini kita nak tengok pemasangan enjin daripada mula sampai akhir. Seperti yang ramai mungkin tahu, AMG punya enjin ni unik. Satu jurutera pasang satu enjin daripada mula sampai akhir. Jadi ini memerlukan beberapa ciri unik dalam kilang ni. Sebagai contoh, kita tengok dia dah tolak dia punya station yang ada the base block dan juga 4 piston. Dari situ kita tahu bahawa ini adalah enjin 4 silinder. Mercedes-Benz punya AMG, kalau enjin 4 silinder yang sekarang ialah M139. Ini enjin 2 liter. Jadi enjin M139 ni menggantikan enjin M133, juga enjin 2 liter. Enjin M139 ni berbanding 133 ialah dia terbalik. Maksudnya kalau dulu M133 dia punya exhaust berada di bahagian depan dan dia punya intake ada bahagian belakang. Tapi untuk enjin ni dia dah flip. Maksudnya sekarang intake di bahagian depan, ada exhaust di bahagian belakang. Ada beberapa sebab lah dia orang lakukan begini supaya dapat rendahkan sikit enjin tu. Kerana bila ada exhaust bahagian depan, exhaust kena lalu bawah enjin dan ini menyebabkan enjin tu tinggi sikit lah, dan ini menjadikannya tak optimum lah untuk frontal area yang rendah. Dan tapi dia bukan enjin yang sama lah, berbeza dengan enjin ni. Kalau kita tengok masih lagi 5 main bearing, tapi kali ni dia tak menggunakan open deck, dia menggunakan closed deck. Closed deck tu maksudnya dia punya silinder tu tidak dikelilingi oleh ruang cecair ataupun coolant gallery. Jadi ada galeri ataupun lubang-lubang cecair yang lebih kecil lah, dan ini menghasilkan blok yang lebih tahan lagi lah, yang lebih kukuh. Pasal enjin baru ni menghasilkan lebih pada 200 kuasa kuda untuk setiap liter. Satu kuasa yang banyak, dan kalau tak silap saya ianya sampai menghasilkan 416 kuasa kuda dalam trim yang paling banyak sekali, iaitu S model. Dan ini terlalu berkuasa lah, kalau pakai open deck mungkin takut tak tahan lah. Dan kita tengok di sini proses mereka membersihkan sikit habuk-habuk besi. Pasal enjin ni menariknya ialah aluminium alloy, tetapi ia tidak mempunyai cast iron sleeve atau apa-apa macam tu. Pasal dia menggunakan, Mercedes panggil ni nano slide lah, tapi basically dia spray coating of steel dengan carbon. So dia cairkan besi tu, carbon dengan steel tu, lepas tu dia ada macam gas tembak plasma and coating dalam dinding silinder tu. So dia panggil nano slide lah. So ini menghasilkan permukaan yang licin, berkilat macam cermin lah, tapi mempunyai micropores untuk membolehkan minyak lekat kat situ lah, untuk lubrication. Dan ini dia tengah pasang the oil pump. Jadi Mercedes disebabkan kali ini enjin ni berkuasa lebih tinggi dan menyebabkan memerlukan galeri cecair yang lebih kecil, yang memerlukan oil pump ataupun coolant pump yang lebih cekap lah. Yang itu ialah oil pump lah. Oil pump tu pun kena lebih cekap pasal kena pergerakan minyak yang betul lah. Dan juga coolant pump pun juga kena lebih cekap, kerana coolant pump yang pakai kat kita ni lah ialah coolant pump elektrik, di mana ia boleh menggerakkan lebih banyak cecair melalui lubang-lubang cecair itu supaya dapat menyejukkan enjin secara betul lah. Maksudnya bila high power condition, a lot of heat, coolant kena bergerak laju lah. Dan di sini kita tengok unik sikit, yang ini oil pump dia tu duduk kat belakang tu macam tu, dan it's macam belt driven. Kalau ini saya tengok nampak macam belt driven. Ultimately is driven off the crankshaft lah, ada rantai, tapi dia macam ada belt drive kat dalam tu. Untuk mungkin tak pasti sama ada oil dengan coolant pump duduk kat situ sekali ke macam mana, tapi nampak macam ada dua benda lah di situ yang dia drive. Kita tengok tu dia masuk satu gear di situ, kemudian ada satu lagi gear di bawah dan dia pasang belt. So ini saya tak berapa jelas sangat apa benda, pasal saya tak detail sangat. M139 ni kita pun tak pernah tengok dengan dekat dan tak begitu pasti apa yang berlaku di sinilah, apa yang dia pasangkan. Tapi saya percaya ini sama ada oil pump ataupun coolant pump lah, atau mungkin dua-dua ada atas bawah kat situ. Dan coolant pump tu tak silap saya ataupun oil pump dia pun punya like variable flow. Dia boleh kawal flow given at any given RPM, boleh ada slow flow, high flow lah, dia ada cara dia lah. Dia variable diaphragm. Tu tengok dia pasang belt, ada belt drive untuk yang lagi satu kat bawah tu. So sama ada that's just some kind of reduction ke ataupun transfer, ataupun dia memang drive dua benda. Okay, lepas habis yang itu
Kita tengok dia bergerak ke depan sikit. Depan sikit je. Half a step. Kemudian di sini kita tengok dia ambil benda ni daripada atas ni. Saya tak pasti apa dia buat. Mungkin dia bersihkan dalam silinder tu. Tak tahu peralatan apa ni, saya tak pasti. Tapi dia tutup kat situ sekejap. Kemudian dia ambil satu peralatan khas untuk masukkan piston ke dalam silinder. Jadi untuk masukkan piston ke dalam silinder, kalau tak pernah tengok, dia ada macam cone lah, like a sleeve yang besar sikit ke atas, dan kemudian yang bawah tu dia matching dengan size silinder tu, ngam-ngam. Dan ni setengah check, make sure piston ring semua seated properly, correctly placed, correct one in the correct slot. Dia akan tolak daripada atas, dia ada longgar sikit, kemudian dia masuk ketat, pop, dia terus masuk dekat dalam. Dan menariknya yang ini, saya rasa dia pasang piston tu semua duduk dalam pada position yang sama. Ini penting kerana bila dia flip nanti engine tu, dia nak pasang the acik engkol lah. Acik engkol tu dia akan pasang mendata. Ni sekarang adalah satu peralatan khas untuk letak minyak. Letak setitik-setitik minyak pelincir dekat bearing journal lah, supaya ada cecair lah di situ, ataupun pelincir lah di situ. So kita tengok dia dah angkat ni crankshaft. Enjin M139 ni masih menggunakan 5 main bearing dan kita tengok dia dah masukkan crankshaft tu. Jadi crankshaft tu dia ada macam warna pelik, macam terbakar sikit nampak macam copper color apa warna discoloration tu, because it's heat treated lah. Jadi crankshaft selalunya memang ada sort of heat treatment lah, pasal nak bagi dia tahan lah. Kalau the forces of the engine mostly kat situ lah kan. So tu dia yang nampak benjol-benjol tu counterweight dia lah. Saya tak pasti sama ada dia orang dah memang matching ke apa ke, tapi tu dah counterweight dia. Tu nampak dia letak setitik-setitik on the main bearing journal dan juga on the crankshaft punya, ada crank lah, tiap-tiap crank tu untuk masukkan the bottom end of the crank conrod. Dan ini main bearing cap. So ini bearing yang itu ialah conrod bottom end yang kecil tu. Yang besar tadi tu, yang besar tadi ialah main bearing cap. So dia masuk pula dalam satu kabinet khas ni. Kabinet khas ni ialah satu peralatan untuk memastikan the main bearing cap dengan the conrod bottom end dipasang dengan torque yang betul. So benda-benda ni semua memang sangat tepat, kena perlu sangat tepat dan kadang-kadang ia tak boleh pasang satu-satu, dia kena pasang semua sekali ke, adalah cara dia, ataupun in sequence yang betul supaya tidak menghasilkan bengkok ke apa-apa. Macam memang dia kena pasang ikut sequence ataupun pasang semua sekali. Kalau kena ikut sequence dan satu-satu, tapi kena ikut lah lintas-lintas ke apa. Tapi kalau macam ni dia boleh pasang semua sekali at one time, pastikan dia tak ada twisting force anywhere. Ini kita tengok ni, dua pendek dua panjang ni dia pasang conrod punya bottom end lah. Yang ni 5 ni ialah untuk dia tukar. Yang ni 4 ni ialah conrod bottom end. Pasal crankshaft ni dah vertical lah position sekarang. Sana sekarang dia twist. Nak tengok bergerak tadi. So dia buat bila 4 silinder kan dia 1432 firing sequence. So 2 bawah 2 atas, tengah 2 tu sama dengan ujung tepi pun sama. So dah habis pasang benda ni, dia akan tolak keluar to the next station. Dan kita tengok di sini semua sensor-sensor ni akan kesan lah di mana dia punya troli ni berada. Dan bila sensor tu nampak troli tu dah bergerak, dia akan hantar gerobok bergerak ni ataupun lemari bergerak ni dengan peralatan lain untuk dipasang. So senang dia nak ambil lah barang-barang apa lagi yang nak dipasang. Dan di sini nampaknya dia akan pasang flywheel punya housing. Flywheel housing dia dalam 2 bahagian, atas bawah, dia separuh-separuh. So ni dia nak letak sealant kat sini. Penting sealant-sealant ya, sebab takut nanti kan bocor, sama ada habuk masuk, air masuk, dan minyak keluar. So dia dah pasang. Dan kalau kita tengok nanti on the flywheel punya side tu, dah ada, tu nampak tu, tu ialah dia punya timing chain, semua dah ada kat situ, dah masuk siap dah tadi. All the drive untuk the pump tadi pun semua dah masuk. So dia pasang the main bolt ni, dan dia flip over, tengok dia dah pasang dah dua-dua belah atas bawah.
Dan kita tengok dekat atas tu sekarang ialah dia punya timing chain tu, dia macam ada guide, ada tempat dia letak dulu lah sebagai holder sementara nak pasang. Ini dia masukkan head gasket, itu timing chain lah tu, dan kemudian ambil silinder head. Tengok dia akan masukkan the timing chain tu melalui lubang-lubang, rongga-rongga untuk di silinder head ni. Dia tengah check lah tu valve semua ke apa position, saya tak tahu. Mungkin ada dia punya default position masa nak assembly, so dia kena check, pastikan. Tapi sekarang ni crankshaft belum masuk lagi so valve properly dah tutup semua lah pasal spring tolak kan. So tempat dia tengah nak masukkan the timing chain ke dalam silinder head. Nanti dia akan keluar, nampak kat lubang atas tu dia kan. Dah masuk dah. Ni satu lagi ni penting ni, nak pasang silinder head ni, skru semua kena masuk ngam-ngam aja. Ini semua memang kalau dulu manually dia ada sequence dia lah, dia nanti lintas criss cross macam mana ke. Tapi sekarang selalunya kilang akan gunakan mesin yang torque semua sekali, dia pasang semua at the same time. Ataupun mungkin sequence juga, kalau kita tengok ni nampak macam ada yang tinggi ada yang rendah, so mungkin dia pasang yang low. Kita tengok kejap. Kita tengok kejap. Nampak tak sama tinggi. Bila kita tengok dia tak sama tinggi. Tengok dia bergerak, nampak tak sama tinggi. So ini pun ada sequence dah, mana habis dulu nampak. So memang dia masih lagi ikut sequence supaya tak ada bending forces, tak bengkok head tu bila pasang. Nanti skru tarik tak sama, dia jadi bengkok, susah. So dia akan rapat ketatkan dulu, lepas tu dia baru masuk the final torque figure lah untuk plasticize the screw finally, and bagi dia lekat betul lah kat situ. Plasticization ni ialah bila besi tu dah sampai habis ketat, you torque extra sikit nanti dia jadi macam stretch. Bila dah plasticize tu dia jadi macam spring loaded dah dalam tu, dia memang susah nak buka dah. Kita tengok di sini semua peralatan-peralatan elektrik, tightener dia, all the bolt semua ikat pakai dah torque setting dah betul dah lah. Di sini tengok banyak kamera duk check macam-macam. Mungkin kat sini nak pasang camshaft, kecil sesondol. Bila masukkan camshaft ni, memang satu lagi proses yang kritikal lah. Timing, nak check semua marking untuk timing semua tepat. So dia pasangkan. So, dia punya cap tu macam that holds it down lah. Saya tak pasti dia ada bridge lagi kat atas tu, nak hold berapa bearing dia pakai, tapi yang kita nampak yang itu je. Kemudian kita akan tengok dia pasang variable valve punya mechanism. Yang ini selalunya hydraulically driven. Nampak tu lubang, ada bolt tu pun ada lubang tu, selalunya ada hydraulic punya channel lah. Dan hydraulic tu akan boleh lakukan anjakan kepada timing cepat atau lambat lah. Dan kita tengok engine ni dia mempunyai 8 dia ada 2 timing cam untuk low speed dengan high speed. Untuk high speed dia ada additional, dia open lama sikit lah, dan juga mungkin open lebih tinggi sikit, valve tu lebih besar lagi, dan mungkin ada lebih overlap pada kelajuan tinggi supaya udara yang terbakar tu boleh keluar dengan lebih baik lah. Tapi pada kelajuan rendah mungkin setting dia berbeza sikit. Ni tengok peralatan ni dia baca macam-macam lah. Tengok all green, boleh jalan ke seterusnya. Dan ke seterusnya ni dia orang masih lagi melakukan pelbagai, masa ni dah kritikal, dah nak siap dah. Yang akan lakukan beberapa ujian lah. Antara ujian-ujian yang dia kena lakukan mungkin pada step ni ialah compression test dan juga water leak test kan. Semua nak kena pastikan benda tak bocor tak apalah sebelum nak ke proses seterusnya, sebelum nak siapkan enjin. Ada di sini satu ujian akan dilakukan. Saya tak pasti ujian apa di sini, tapi saya teka lah some sort of compression test lah kat sini. So dia tutup. Dan kita tengok bacaan-bacaan kat situ tu dia tulis.
periksa Zundung signal sensorik. Ini tengah ujian, saya rasa compression test lah. Mesti kena buat compression test lepas dah pasang kan head. Nak tahu sama dah pasang tadi betul, still tak betul, valve tadi buat operasi betul ataupun tidak betul. Pada setiap position so dia dah check, I think untuk every cylinder tu dah betul, kemudian boleh bergerak lah. Nampak tu 2 parts the flywheel housing kat situ Kemudian dia terbalikkan enjin ni untuk melakukan satu lagi siri test. Untuk yang ini pula ialah testing untuk air dan sistem bahan api. Air ni maksudnya coolant lah, cooling system lah. So di sini mereka akan probably ada sistem yang insert liquid untuk it lah, ataupun maybe tak liquid, mungkin just gas, udara aja, nak pressurize, nak tengok bocor ke tak bocor ke, berfungsi dengan betul ataupun tidak. Check all the fuel system. Enjin M139 ni dia direct injection dan juga menggunakan port injection. Direct injection pressure tinggi sampai 2900 tak silap saya bar 2900 PSI. Kemudian tapi yang dia punya port injection tu rendah pressure dia, tak sampai 100 pun tak silap saya. Yang itu dia kata perlukan additional fuel lah. Tapi kita rasa lah sebenarnya port injection tu nak bagi cuci belakang intake valve tu tak nak nanti nak kena cuci belakang susah. Boleh buat purely direct injection macam Volkswagen punya engine, purely direct injection lah. So dok kena tembak dengan kulit kacang. Yang M133 tu memang pure direct injection, yang tu probably kena tembak dengan kulit kacang jugalah. Sini dah habis dah ujian water cooling system. Dia nak pasang the turbo charger sekarang. Jadi macam saya cakap tadi, enjin ni dia dah flip sekarang turbo charger duduk di bahagian belakang. Itu dulu turbo charger duduk kat depan dengan exhaust lalu kat bawah enjin. Sekarang turbo charger duduk bahagian belakang dan depan intake sahaja. So udara sejuk masuk pergi ke turbo charger, pergi ke depan di mana duduknya dia punya air to liquid intercooler. Kalau dulu dia intercooler duduk dekat atas flywheel, sekarang ni dia tolak pergi ke depan. So the system layout is more rational lah. Cuma yang menariknya, enjin M133 dulu dia orang gunakan blok ataupun layout yang sama untuk enjin V8 dia orang. So kalau AMG punya enjin V8 sekarang nampaknya guna layout untuk M133 tu pakai hot V. Yang the turbo charger duduk tengah-tengah dua tu, yang tu pakai layout M133. Tapi untuk M139 ni berbeza sikit lah. Dan ni dia dah nak pasang the turbo charger lah. Dan proses basically dah nak habis dah ni, before dia probably fire the engine and start tengok lah kan. Ini pemasangan terakhir, iaitu turbo charger. Again, everything is set by the system. Itu ialah dia punya intake. Daripada depan tu ialah air intake ni masuk ke turbo charger punya intake lah. Sorry, itu bukan itu nak pergi ke intercooler. Intake ke atas, yang bawah tu nak pergi ke intercooler. So that's already high pressure air untuk masuk pergi ke intercooler. So ini dah siap, enjin sudah bersedia untuk dipasangkan nama pemasangnya. Okey, kalau ada tengok sampai sini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau suka tekan butang like, kalau tak suka tekan butang like 2 kali, 3 kali, dan kalau boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat maklumat terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.